رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini untuk teruskan daurah bagi kitab Risalah As-Sawm Baina Syari'ati wal Haqiqah. Baik. Kita sambung terus pada muka surat yang ke-48 bagi kitab. Kalau PDF soal apakah amalan, soalan yang kelima dalam soal jawab seputar puasa, apakah amalan atau doa ketika melihat anak bulan? Jawapan telah disebutkan di dalam Musnad Ad-Darimi daripada Sayyiduna Talhah Ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa jika seseorang melihat anak bulan hendaklah dibaca Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah, Allahu wa rabbuna wa rabbuka Allah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billahi, Allahumma inni as'aluka khaira hadha ash-shahri wa a'udzu bika min syarril qadar wa syarril mahsyar. Kemudian disebutkan dua kali hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin. Kemudian disebutkan tiga kali amantu billadhi khalaqaka, amantu billadhi khalaqaka, baca tiga kali. Kemudian membaca alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Kadza tu tukarlah kepada bulan tu. Maksudnya kalau bulan ni bulan Sya'ban masuk kepada Ramadan, alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri Sya'ban wa jaa bi syahri Ramadan. Contohnya gitu. Kemudian setelah membaca doa tersebut, bacalah surah Tabarak, surah Al-Mulk. Sunat dilakukan perkara ini jika dia melihat dan mengetahui tentang anak bulan pada awal malamnya. Pada awal malamnya. Jatuh hamzah tu. Baik. Jadi kalau dia mengetahui di sini, maknanya ini kepada orang yang tidak melihatnya, seperti orang yang buta contohnya. Orang yang buta dia tahu, dengar berita kata anak bulan telah kelihatan, maka dibacakan doa ini. Namun jika dia melihat bulan setelah malam tersebut, maka tidak disunatkan baginya membaca. Jika dia melihat bulan setelah malam tersebut, jadi maknanya perkara tadi dah berlalu dah. Perkara tadi berlalu semalam, maka tidak lagi perlu untuk dibacakan doa ini. Soalan yang keenam, adakah harus seseorang berbuka puasa ketika musafir? Jawapannya ya, harus bagi seseorang berbuka puasa ketika bermusafir yang diharuskan baginya qasar salat, sama ada dibimbangi padanya mudarat ataupun tidak. Tetapi afdal baginya berpuasa
jika dia tidak bimbang mudarat. Jadi kalau orang yang musafirnya jadi musafir yang harus, yang diharuskan baginya qasar, yakni terkeluar daripadanya musafir yang mana dilakukan dengan niat maksiat. Ini safar bil ma'siyah. Jadi kalau kata safar tadi dilakukan kerana untuk melakukan maksiat, maka itu tidak dibenarkan untuk melakukan qasar, melakukan mengambil rukhsah tadi. Tapi kalau musafir tersebut berlaku maksiat di dalam musafir tersebut, iaitu asi fis safar, asi fis safar. Fis safar maksudnya dalam perjalanan dia melakukan maksiat dalam perjalanan, tapi tujuan dia ke destinasi bukan untuk melakukan maksiat. Contohnya dia balik ke kampung kerana untuk nak menziarahi ibunya, ataupun kerana pergi ke satu tempat untuk menuntut ilmu. Tapi dalam perjalanan dia melakukan maksiat di dalam perjalanan tersebut, maka itu masih lagi boleh untuk mengambil rukhsah. Yang tak dibenarkan, dia memang pergi ke satu negeri tersebut yang jaraknya lebih daripada 2 marhalah dengan tujuan untuk berzina. Auzubillahi min dzalik. Maka itu tidak diharuskan baginya untuk berbuka puasa. Tamam? Jadi diharuskan bagi seorang yang seorang yang bermusafir untuk berbuka puasa ini kepada yang mana safarnya tadi diharuskan baginya qasar solat. Sama ada dia bimbang mudarat kepada dirinya ataupun dia tidak bimbang. Maksudnya boleh dia kalau dia nak buka kalau dia nak teruskan puasa tidak ada masalah, tapi dia rasa nak buka, maka tiada masalah bagi dia. Tapi afdalnya dia teruskan puasa tersebut kalau dia tidak bimbang padanya mudarat. Namun jika dibimbangi kemudaratan dengan puasa tersebut, maka berbuka lebih afdal baginya, bahkan makruh baginya berpuasa ketika itu. Jadi nanti akan ada soalan ditanya, ada syarat-syarat tertentu tak untuk kita nak buka puasa ketika musafir? Ya, ada. Soalan yang seterusnya, soalan yang ketujuh, adakah terdapat syarat-syarat bagi mengharuskan seseorang berbuka puasa ketika musafir? Jawapannya ya. Di antara syarat-syaratnya, yang pertama, permusafiran tersebut mestilah musafir yang dibenarkan qasar baginya. Musafir yang dibenarkan qasar baginya. Jadi tidak dibenarkan bagi safar al-asi bis safar. Maksudnya dilakukan musafir tersebut dengan tujuan melakukan maksiat, maka hukumnya adalah tidak dibenarkan mengambil rukhsah tadi. Yang kedua, syaratnya hendaklah diniatkan mengambil rukhsah daripada syarak. Jadi disebutkan dalam Bushrul Karim bahawa wajib berniat mengambil rukhsah ketika berbuka bagi orang yang bermusafir dan bagi yang sakit yang diharapkan padanya kesembuhan. Jadi dia kena niat ambil rukhsah. Yang ketiga, hendaklah permusafiran itu dilakukan lebih dahulu daripada berpuasa, seperti bermusafir sebelum fajar. Jadi syaratnya mesti musafir sebelum fajar, sebelum dilaksanakan puasa tersebut, kecuali daripada beberapa pandangan ulama. Contohnya Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu anhu. Cuma pandangan yang paling kuat adalah pandangan yang telah disebutkan di sini. Juga Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu juga mengharuskan perkara tersebut. Yakni orang yang dah musafir selepas subuh, boleh tak dia nak buka puasa juga? Ada pandangan pada pandangan Imam Ahmad dan juga pandangan Al-Imam Al-Muzani, murid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam? Yang ke-8, bagaimana pula dengan seseorang yang sentiasa bermusafir sepanjang tahun? Adakah dibenarkan bagi mereka mengambil rukhsah? Orang yang musafir sepanjang tahun. Dia ni orang yang meniaga dan kemudian sentiasa dalam keadaan musafir. Adakah dibenarkan baginya untuk berbuka puasa? Maksudnya dia tak akan puasa lah, sebab sepanjang tahun dia dalam keadaan musafir. Jawapannya, menurut pandangan para ulama seperti Al-Imam Syarqawi, Sayyid Abu Bakar Syata,
dan juga Syekh Abdul Karim, tidak dibenarkan bagi seseorang yang sentiasa bermusafir mengambil rukhsah. Ini kerana jika dibenarkan baginya mengambil rukhsah, maka akan tergugur baginya kewajipan puasa setiap tahun. Bawa lori. Jadi setiap tahun dia akan perjalanan, kalau kata musim Ramadan, bulan Ramadan, dia tahu dah trip dia akan daripada Kedah ke Johor contohnya. Kedah Johor setiap hari. Dia nak kena berterusan macam tu. Ya. Maka macam mana keadaan tersebut? Adakah dia dibenarkan ambil rukhsah untuk dia berbuka puasa sepanjang perjalanan kerana dia dalam keadaan musafir? Ikut pandangan Imam Syarqawi, Al-Imam Abu Bakar Syata, pengarang kepada I'anah Talibin, dan juga Syekh Abdul Karim, hukumnya tidak dibenarkan bagi orang yang sebegini mengambil rukhsah. Kerana apa? Kalau dibenarkan, nanti akan gugur terus puasa padanya sepanjang tahun. Namun, jika dia berniat untuk menggantikan semula puasa tersebut pada hari yang lain di dalam permusafiran, maka harus baginya berbuka puasa. Tapi kalau dia niat, syarat dia ni kalau dia niat lah. Kalau dia tak niat, dia kata dia nak ambil rukhsah tadi tanpa niat untuk qada, maka tidak dibenarkan. Hukumnya haram. Tapi kalau dia niat, saya ambil rukhsah buka puasa, cuma saya akan ganti semula puasa ni pada masa akan datang, maka itu dibenarkan, tidak ada masalah. Syarat dia mesti niat. Boleh? Baik, yang ke-9, jika seseorang jatuh sakit, adakah perlu baginya berniat puasa pada waktu malam? Kalau orang ni jatuh sakit malam tu, dia nak niat tak? Jawapannya, permasalahan sakit perlukan perbincangan, perlukan perincian. Baik. Yang pertama, jika seseorang terkena penyakit yang berterusan siang dan malam, maka tidak wajib baginya berniat puasa pada waktu malam. Kalau sakit dia tadi berterusan siang malam macam tu. Faham? Jadi tak perlu dia niat pada waktu malam tersebut. Yang kedua, jika seseorang terkena penyakit yang tidak berterusan, contohnya seperti demam berat yang datang waktu demi waktu. Maksudnya demam berat tadi dia mari kadang ada, kadang tidak ada. Jika demam tersebut berlaku sebelum fajar, diharuskan baginya tidak berniat. Namun jika demam tersebut berlaku setelah fajar, maka wajib baginya berniat sebelum fajar. Tamam? Jadi dia kena tengoklah keadaan kepada demam dia ataupun penyakit yang telah dia hadapi. Al-Imam Al-Jurdani mengatakan bahawa beliau tidak menjumpai pernyataan para ulama tentang masalah ini kepada orang tua, wanita yang hamil dan wanita yang menyusu. Secara zahirnya, mereka juga tidak diwajibkan berniat pada waktu malam kerana berterusan dengan keuzuran. Pandangan ini masih perlu kepada perbincangan yang terperinci. Dia kata Imam Jurdani, dia tak jumpa pula lah masalah berkaitan dengan orang tua, wanita hamil dan juga wanita yang menyusu. Boleh tak mereka nak, kalau kata, sebab mereka dalam keadaan sentiasa dengan perkara tersebut. Jadi perlu tak bagi keadaan yang begini untuk terus dalam keadaan wajib bagi mereka tabyitun niyah, mesti niat pada waktu malam tersebut. Kata Imam Jurdani, kalau dikiaskan dengan masalah sakit dan juga keuzuran, mereka juga ashabul azar. Mereka juga termasuk orang-orang yang uzur. Maka kemungkinan boleh untuk diambil rukhsah. Tapi kata Imam Jurdani, tapi pandangan ini masih perlu lagi kepada perbincangan. Jadi perlu lihat balik kepada perkara tersebut. Adakah idlah dengan keuzuran tadi diguna pakai juga kepada wanita hamil, diguna pakai juga kepada wanita yang menyusu, dan juga diguna pakai juga kepada orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Tamam. Yang ke-10, soalan ke-10.
Bagaimana pula dengan orang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat pada waktu siang hari di Ramadan? Kontraktor contohnya. Kerja nak kena angkat bata ataupun tebang pokok balak, nak kena urus tempat construction yang panas dan sebagainya. Adakah diharuskan bagi mereka berbuka puasa? Dan adakah wajib baginya memilih pekerjaan yang lain? Jadi macam mana keadaan ni? Dia kerja dia berat siang hari. Nah sekarang ni kita tengok dulu apa dia jawapan. Jawapan yang pertama, harus berbuka puasa bagi seseorang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat walaupun dimudahkan bagi mereka untuk bekerja pada waktu malam. Tamam? Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah. Asy-Syarqawi kata walaupun boleh bagi mereka untuk nak kerja waktu malam, tapi mereka memilih untuk kerja waktu siang. Pada waktu tersebut ada 2 shift contohnya, siang dengan malam, dan dia nak ambil waktu siang juga. Walaupun dia boleh kerja waktu malam, maka dibenarkan baginya untuk pekerjaan tersebut. So, dia boleh ambil rukhsah. Menurut Imam Ibn Hajar rahimahullah pula dalam Tuhfah, diharuskan bagi mereka berbuka puasa pada bulan Ramadan jika tidak mungkin bagi mereka bekerja pada waktu malam. Jadi bezalah antara Imam Syarqawi dengan Al-Imam Ibn Hajar. Imam Syarqawi kata boleh pilih. Walaupun dia boleh pilih shift pada waktu malam, tapi dia tetap nak kerja pada waktu siang, boleh untuk dia ambil rukhsah. Imam Ibn Hajar kata tak boleh lagi mana ada peluang untuk dia kerja pada waktu malam. Tapi kalau tidak ada peluang, tak apa. Dibenarkan bagi mereka berbuka dengan qadar darurah sahaja, bukan berlebih-lebihan. Jadi qadar darurah, minum air, nak pergi hilang dahaga, kemudian ada makan sikit. Ini nasi kandak 2 bungkus, yang ni nampau. Nasi kandak apa tu? Nasi kandak, telur masin, lepas tu bendi, kari kepala ikan. Oh, ini cakap sangat. Ayak pula tengok kat tepi, kat tengah tak sedap. Dia kena kat tepi baru sedap. Jadi kalau macam ni, ini melampau orang panggil. Jadi kata para ulama, dibenarkan bagi mereka untuk berbuka tadi kadar darurah sahaja. Jadi yang kerja yang berat ni, ambil beratlah benda ni. Jangan berlebih-lebihan. Kalau perlu makan makanan yang berpada-pada sahaja dan mereka perlu untuk makan, kena makan. Kalau tidak lagi pengsan pula kan. Tak kerja berat. Baik. Dan tidak wajib baginya memilih pekerjaan yang lain lebih-lebih lagi jika pendapatan hanya bergantung pada pekerjaan tersebut sahaja. Ini penting ni sebab orang selalu tanya. Jadi kalau orang tanya soalan ni, lepas ni adalah jawapannya pada para guru, para asatizah, ada jawapannya. Jadi tak perlulah jawab. Tanya, kalau orang tanya, saya kerja berat siang Ramadan ni, Ustaz, jadi boleh tak saya nak buka puasa waktu siang? Sebab kalau tak buka puasa tak boleh nak buat kerja, Ustaz. Ustaz tu nak pergi syarah panjang tu. Tak ada kerja lain ke kita nak pilih? Allah Ta'ala ni rezekinya luah apa semua kali. Luah lah rezeki Allah Ta'ala, tapi luahkan otak kamu. Jangan bodoh. Ini ulama dah bagi jawapan. Ini jawapan dia. Tak perlu dia pilih jawapan, tak perlu dia pilih pekerjaan lain. Boleh dia kerja dengan kerja tersebut. Tidak ada masalah. Sama? Ada masalah baru. Macam mana dengan orang yang pernah dulu Darul Ifta Misriyah keluarkan pandangan kenaan dengan pasukan bola sepak Mesir ketika mana pertandingan piala antarabangsa lah waktu tu. Tak silap kalau kata piala Afrika ataupun tak silap lah. Dan jatuh pada bulan Ramadan. Boleh ke tidak mereka buka puasa pada waktu tersebut? Tak silap piala Afrika. Sebab Mesir tak pernah masuk piala dunia. Sekali aku masuk piala dunia. Mesir pernah masuk piala dunia sekali. Piala dunia tahun lepas ke? Dah. Tak ingat lah kita pun. Dulu dia ikut juga bola ni. Walaupun bulat. Betul kat liga ramai-ramai tu. Tapi kita tengok juga lah kan. Dulu lah ni kurang sikit. Baik. Bila ditanya kepada para ulama, kepada mufti Mesir pada tersebut, Maulana Syekh Ali Jumaah, apa hukum pemain bola buka puasa ketika mana pertandingan tersebut? Boleh ataupun tidak? Maka Maulana Syekh Ali jawab, boleh. Boleh bagi mereka buka puasa.
Dia ramai lah waktu tu marah. Pakat cerita dia kata apa ni main bola je pun. Dia tak tengok kepada apa yang menyebabkan Syekh Ali jawab macam tu. Bila kami tanya kepada bila ditanya kepada Syekh Said Shaltut, Syekh Said menjawab kata sebenarnya Darul Ifta keluarkan pandangan tersebut kerana berdasarkan kepada pekerjaan. Kerana bola bukan permainan biasa. Ini pekerjaan. Dan pekerjaan tersebut pekerjaan berat. Kerana mereka perlu latihan yang berat. Dan kemudian yang kedua untuk negara. Lawan tu untuk negara. Maka dibenarkan bagi mereka buka puasa dikiaskan dengan pekerjaan berat. Kerana tu pekerjaan sekarang ni. Lawan peringkat sekolah lain lah. Peringkat sekolah, peringkat kelak-kelak. Lawan peringkat taman, bodoh-bodoh, futsal, bongok kan. Jadi yang tu tak payahlah. Tu pun pulun nak menang RM100. Tu pun hamper je noh, berkelahi, berebut sneaker. Coklat dapatlah sebatang, berkelahi berebut. Siapa berhugul dia nak tu. Kawan-kawan yang duk jadi di bangku simpanan, dia ambil dulu. Kawan duk pegang hamper tu, itu dia yang pulun dulu coklat tu, marah peluang berhugul ni. Dah dia tak dapat duit. Main peringkat dunia dapat duit je weh. Pemain bola lah ni, atau Malaysia tak tahulah. Tapi kalau kata peringkat dunia ni, kira gajinya per minggu, bukan gaji per bulan. Tak. Ronaldo apa semua sekali tu dah pekerjaan. Puak tu kalau tak ada kaki, pakai duduk tepi jalan lah. Hagalillah. Nak buat apa? Kalau tak ada kaki itulah kerja dia. Tu Allah Ta'ala bagi kat dia macam tu kerja dia. Maka kata Maulana Syekh Ali Jumaah, disebabkan kerana dia kerja berat. Tu kerja berat tu dan siang hari, maka dibenarkan bagi mereka buka puasa. Baik. Perlukah mereka kerja dengan kerja lain? Tu kerja dia. Ni jawapannya sama sebiji macam ni. Cuma kita tak tulis dalam ni. Tak masalah sebut. InsyaAllah nanti dalam yang tulisan yang kedua nanti kita akan tambah. Mungkin pada permasalahan tersebut. Kerana ni ditanya dan kemudian dihina dan kemudian dipermainkan Darul Ifta pada waktu tersebut. Sedangkan yang mengeluarkan fatwa dan pandangan tadi adalah para fuqaha. Maulana Syekh Ali Jumaah bukan saja-saja keluarkan fatwa tersebut. Bila kita dengar pandangan tersebut, kita kata masya-Allah, luah sungguh fik ni. Dan luahnya orang panggil apa, kefahaman para ulama kita terhadap waqi' kepada zaman. Dan dilihat kepada zaman pada waktu tersebut. Kalau kita tengok main bola je pun. Bola sebiji, ligan sebelah orang. Ni apa kerja ni? Sebelah apa? 22 orang. Masuk penjaga gol walaupun dia duduk saja. Kenapa tak beli bola tu bagi seorang sebiji, pakat main timbang seorang sikit? Pekerjaan. Kalau tidak orang tak berkelahi kerana bola. Kelayakan Piala Dunia tahun bila tu, Mesir lawan Algeria. Berkelahi sampai bunuh-bunuh. Atau bola lebih sakan lagi daripada buat KLCC tu. Kontraktor tu buat KLCC. Yang dapat nama Perdana Menteri. Ya. Kontraktor tak dapat nama. Yang buat kerja teruk kontraktor tu. Ya. Kontraktor yang buat tu kena bayar kalau kata nak masuk. Saya silap kalau nak naik tingkat atas kali, itu dia boleh masuk sebab dia pakai tu. Tapi kalau waktu lah dia dia kata kalau nak tahu bangunan saya yang buat ni. Hak bagat dia kata mau pergi. Ada pas tak boleh naik kat atas. Tak ada, tapi saya yang buat ni. Jangan buat main-main. Saya tahu tak mana skru nak cabut, runtuh habis semua ni. Bagat kata bukan kira tu. Dia tak kira siapa yang buat ni. Tapi main bola ni, bola sebiji tu saja kalau kata dia boleh gol tu. Harum lah nama ni. Muhammad Salah tu. Ke gambar dia penuh dinding. Kereta, Trengko. Apa dia lagi? Kedai makan pun nama dia juga. Kedai Muhammad Salah. Pada dia pun kalau balik dia pun terkejut bila aku buka kedai, aku pun tak tahu. Nama dia ada merata. Kenapa? Kerana main Liverpool. Itu je. Awak punya kesannya. Dan pernah berlaku pergaduhan sampai mimbar di Al-Azhar di Mesir hanya bincang berkenaan dengan bola. Masyayikh Al-Azhar pada waktu tersebut diarahkan untuk menyampaikan berkenaan dengan bola dan juga kesatuan umat. Berkelahi Algeria dengan rakyat Mesir
orang Mesir jumpa orang Algeria bergaduh, orang Algeria bunuh orang Mesir di Algeria hanya kerana bola saja pada tahun tersebut. Nah, saya tu ada di sinilah. Dan kes tadi sampai masyayikh ni memang marah betul lah dengan bola ni hanya kerana perkara tersebut. Jadi bukan benda kecil. Boleh bunuh. Bergaduh. Baik. Sebab tu apa ni tadi perlu diambil bak. Baik, ni soalan dia tanya berkait dengan ni. Apakah orang yang berbuka puasa kerana kerja berat kena qada balik puasa dia? Ya, kena qada balik. Dia kena qada balik. Ya. Kecuali kalau kerja tadi sepanjang tahun. Dia memang kerja berat sepanjang tahun. Dia tak boleh nak qada dah pada waktu tersebut. Tak ada waktu dia untuk dia nak berhenti, melainkan dia kena terus kerja. Maka dia kena bayar fidyah. Ya. Kena bayar fidyah. Kalau kata dia dikira sebagai orang yang terlalu uzur dalam masalah tersebut. Nah, semalam soalan ada orang tanya, kenapa orang yang tinggal puasa sengaja tak perlu bayar fidyah? Hanya sekadar perlu untuk puasa saja. Manakala orang yang perempuan yang mengandung ataupun menyusu buka puasa tadi kerana bimbangkan anaknya, maka dia wajib qada dan juga bayar fidyah. Tidak. Tapi kalau dia bimbang pada diri dia dan juga anaknya sekaligus, maka dia hanya qada saja. Boleh? Kenapa orang yang buka puasa sengaja tak kena bayar fidyah? Patutnya dia lebih teruk. Nah. Rupanya ada jawapan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dalam Fathul Aziz di Syarhil Wajiz. Rafi'i jawab, kata apa hikmah kenapa jadi macam tu? Kata Imam Rafi'i radhiyallahu anhu, ada dua pandangan ulama tentang masalah ni. Pandangan pertama, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja wajib baginya qada dan fidyah. Dua-dua sekali. Pandangan pertama. Tapi pandangan yang paling kuat, Al-Azhar, kata Imam Rafi'i, tidak wajib baginya untuk fidyah. Dia hanya wajib qada saja. Berbeza dengan perempuan yang buka puasa hamil kerana bimbangkan anaknya, dan juga perempuan yang menyusu kerana bimbangkan dengan anak susuannya tersebut. Kenapa? Hikmahnya, kata Al-Imam, adalah kerana perempuan ini disebabkan kerana dia bimbangkan orang lain, maka pada waktu tersebut disuruh bagi dia, kerana disebabkan kerana dia ada dua orang pada waktu syakhsan, dia dikira i'tibar dengan dua syakhs, maka dia disuruh untuk lakukan dengan dua ibadah, qada, fidyah. Dia digabungkan dengan dua, qada, fidyah, kerana dua, kerana dia bimbang dengan orang lain pada waktu tersebut, maka disuruh bayar fidyah kerana perkara tadi. Manakala kepada orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, disuruh dia qada sahaja, tidak perlu kepada fidyah. Kerana yang pertama, dia seorang. Yang kedua, kerana nak bagi berat kepada dia bahawa yang kamu lakukan ni tidak akan boleh diganti lagi dengan benda lain. Cakap tu ya cukup dah. Kerana perbuatan kamu tersebut perbuatan yang sangat huduh dan jelek. Maka hanya satu je, kamu kena qada, tapi tak akan mampu untuk kamu gantikan balik dengan waktu puasa kamu tadi seperti Ramadan. Faham? Jadi hanya ganti sekali, satu saja. Qada sahaja. Tidak boleh fidyah. Kerana apa? Kerana buruknya perbuatan tersebut. Boleh faham? Jadi kalau kata dia gabung pula dengan fidyah, maksudnya nampak kata apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang panggil apa, macam nak diberatkan kepada dia. Tapi tak nampak surah dia macam ringan, tapi sebenarnya untuk nak bagi tahu kata ini akibat kerana kamu meringan-ringankan agama. Maka diringankan kepada kamu, nampak macam ringan lah, qada saja, tak perlu bayar fidyah. Tapi itu sebenarnya adalah satu uqubah kepada orang tersebut. Jawapan daripada Al-Imam Rafi'i lebih kurang begitulah. Cuma yang pandangan yang satu lagi perlu bayar fidyah. Tamam? Itu pandangan yang kedua. Ini muqabil Azhar. Kuat jugalah. Pandangan tersebut kuat juga. Perlu bayar fidyah. Jadi menurut kepada qadi, kalau qadi tadi pilih kepada orang yang buka puasa dengan sengaja suruh bayar fidyah pada waktu tersebut, maka dia guna pilih dengan pandangan muqabil Azhar, maka hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Tapi kalau kata hakim letakkan dengan pandangan, tapi mufti kalau keluarkan pandangan mesti keluarkan dengan mu'tamad. Jadi mu'tamad yang berbuka puasa dengan sengaja hanya sekadar qada saja, tidak perlu untuk bayar fidyah. Tamam, terus kepada masalah yang ke-11. Jika seseorang telah berniat puasa wajib. Jadi jika seorang berniat puasa wajib pada malam tersebut, kemudian dia tidur.
Setelah itu dia tersedar sebelum terbit fajar. Adakah perlu baginya mengulang semula niat? Jawapannya, yang orang ni dia tidur sebelum fajar. Waktu malam tu dia niat dah. Kemudian dia bangkit sebelum fajar, dia nak kena niat balik tak? Jawapan, tidak diwajibkan mengulang semula niat tersebut, tetapi disunatkan sahaja. Sunat untuk diulang balik kalau dia sedar. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syabramalisi. Kata qil, diwajibkan baginya berniat semula jika tersedar sebelum terbit fajar. Ada qil kata macam tu. Namun, jika tidurnya berterusan sehingga terbit fajar, maka ianya tidak memudaratkan tanpa khilaf. Maka tak mudarat dah niat dia yang dia niat pada waktu semalam. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Amirah. Nah, baca dengan Amirah, nah? Bukan Umairah. Syekh Amirah. Dalam Fathul Alam disebut tentang perkara ini. Boleh? Yang seterusnya, soalan yang ke-12. Jika seseorang syak, adakah fajar telah terbit ataupun tidak? Kemudian dia berniat berpuasa, apakah hukumnya? Dia syak lagi ni. Fajar dah keluar ataupun tidak lagi. Kemudian dia niat puasa. Jawapannya, tidak sah puasa tersebut kerana berlaku syak pada niatnya. Kerana dia syak. Kerana syak ni maknanya idrak mustawa, bukan, dia tak idrak. Dia panggil tasawi tarafain. Sama di antara sebelah rajih dengan marjuh. Tidak ada pemberat. Maka duduk tengah-tengah. Baik. Ini berbeza dengan orang yang berniat kemudian datang syak padanya. Adakah fajar telah terbit ataupun tidak? Maka puasanya sah. Kerana al-aslu baqa' al-lail. Kerana hukum asalnya fajar masih tidak terbit. Itulah al-aslu baqa' al-lail. Tamam? Jadi kalau kata orang ni dia syak, saya puasa masa tu baru nak niat syak. Umi Kulsum kan? Saya tengah sah. Saya minum air. Tidur kau ni. Baik. Buka puasa. Sah tak puasa orang yang dia tidak dia waktu nak niat tadi dia syak. Tidak sah. Beza dengan orang yang niat dah, lepas dia dah niat, kemudian dia syak pula. Puasa tadi aku niat tadi ni dah buka puasa pula dah. Malam lagi ke dah terbit fajar dah waktu tu. Tak pasti. Maka puasa tadi sah. Kerana al-aslu baqa' an-nahar. Al-aslu baqa'ul lail. Faham? Yang ke-13, soalan 13. Ini soalan ni. Ustaz, jika tidur, ni tadi ada soalan orang tanya ni, mohon share tip supaya Ramadan yang akan datang tidak berlalu dengan sia-sia. Petang sekali. Pukul 11 tengah hari, 11 pagi lagi, dalam pukul 5 petang waktu Malaysia, kita akan ada ceramah sekali. Ceramah Ramadan dan PKP. Jadi kalau kata ada masa, boleh tengok sama sekali. Lagi sejam. Lebih kurang 1 jam lagi, kita akan ke udara balik sekali lagi untuk ceramah Ramadan dan PKP. Itu kita akan bagi panduan. Itu ceramah, tak cerita. Ini soalan dia tanya ni berkait dengan tidur ni. Jika dia tidur tapi tak niat pada malam tu, sedar dah subuh, adakah sah puasa dia kerana tak niat? Tak sah. Kerana dia tak niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kena niat. Tak sah sembahyang, tak sah puasa dia tadi. Bila tak sah, dia tak niat, dia kena buat macam mana? Dia boleh makan esok dengan senang-senang. Pagi esok tu boleh bangkit, goreng telur 3 biji. Lepas tu nasi seperiuk. Kan? Buat gulai lagi. Sambil menyanyi pula tu. Tak, hukumnya haram. Dia wajib wajib bagi dia untuk imsak. Dia kena tahan diri, tak boleh makan, tak boleh minum macam orang lain puasa tapi tak puasa. Sebab dia tak sah puasa dia. Cuma dia imsak. Imsak dia kena jaga, tahan, tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau makan minum hukumnya haram juga. Maka dia kena tahan sampai waktu buka puasa. Uqubah kepada dia kerana lalai. Faham?
Itu kita dah bincang sebelum ni. Baik. Soalan yang ke-13. Jika fajar telah terbit dengan yakin, kemudian datang syak, adakah dia berniat sebelum terbit fajar atau tidak? Kita dah baca dah ni? Dah. Atau adakah dia telah berniat pada malamnya ataupun tidak berniat? Bagaimanakah hukumnya? Adakah sah puasa tersebut? Fajar dah terbit dah dengan yakin. Kemudian datang syak pada dia. Dia tengok-tengok fajar dah keluar dah. Kemudian dia pun syak. Dia niat tak sebelum terbit fajar tadi ataupun tak ada syak? Ataupun dia telah berniat pada malam tadi ke ataupun tak berniat? Maka jawapannya apa dia? Di dalam kedua-dua masalah ini puasanya tidak sah. Namun jika dia teringat setelah itu bahawa dia telah berniat sebelum fajar, walaupun dalam tempoh masa yang panjang, maka puasanya sah. Jadi kalau dia tak niat, contohnya dia disyak. Dia bangkit tidur. Habis dah subuh. Fajar dah naik dah. Bangkit tidur dah fajar. Kemudian dia syak. Malam niat tak tu? Syak. Syak ni tasawi tarafain. Dia tak pasti, tak boleh nak tarjih mana satu. Kalau dia berat belah dia tak niat, itu dipanggil waham. Kalau dia berat belah niat, dipanggil zan. Tapi kalau dia kata zan, saya zan tak niat lah, tu tak niat lah maksud dia. Zan ni sebab dia berat belah tak niat. Baik. Jadi dia pun jadi syak. Niat ke tak niat? Niat ke tak niat? Kemudian ataupun dia syak lagi, semalam niat tak? Jadi syak macam tu. Sah tak puasa dia? Puasa dia tak sah. Puasa dia tak sah. Baik. Cuma kalau dia teringat balik bahawa dia telah berniat waktu malam ataupun sebelum fajar, dia dah berniat dah, tapi dalam tempoh masa yang panjang, contohnya sampai zuhur baru teringat. Waktu zuhur tu bangun, puasa niat dah semalam, sebab semalam yang tarawih, lepas kata bagi salam tu imam niat ramai-ramai, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, saja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, maka aku pun ikut sekali niat tersebut dan aku hadirkan dalam hati. Baru teringat dia kata. Tapi sebab more malam tu sedap sangat, sampai terlupa pagi esok tu. Jadi sah tak puasa dia? Sah. Boleh tak panjang masa macam tu? Boleh. Dan sah puasa dia pada hari tersebut. Sebab isu dia sama aja. Kalau kata dia niat macam ni, kalau dia jadi syak macam ni, dia boleh makan tak? Tak boleh makan. Wajib bagi dia imsak. Sebab tu dibenarkan bagi dia untuk dia cuba recall balik, adakah dia akan ingat balik ataupun tidak. Kalau dia ingat, maka puasa tadi sah. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qalyubi radhiyallahu anhu. Ya. Telah disebutkan dalam Bushra Al-Karim. Soalan bagus ni. Ustaz, apakah menahan makan minum seperti orang yang berpuasa terpakai untuk orang yang haid? Tahan makan minum terpakai untuk orang haid? Tak. Kerana orang yang haid ni, dia uzur. Dia meninggalkan puasa tadi kerana uzur. Maka dibenarkan bagi dia untuk makan. Tidak masalah. Tapi, dan kadar yang tidak menyebabkan orang yang berpuasa terganggu. Tak ada masalah. Dia orang haid boleh makan, tak ada masalah. Biskut Mary, Maggi ke dia nak goreng, orang masak rumah belakang dapur sambil menyanyi pun tak apa sebab dia haid. Tapi lepas Ramadan kena ganti balik lah. Jadi kita pula menyanyi lah lepas tu. Kat puasa ni tengok orang haid, dia Allah, dia pula kena puasa, jadi kita pula menyanyi kat dapur, tunggu dia masak. Sebab dia tak masak, kalau dia bulan Ramadan ke bulan tak Ramadan, dia kena duduk kat dapur. Baik. Telah disebutkan dalam Bushral Karim, jika dia teringat sebelum terbenam matahari bahawa dia telah berniat sebelum fajar terbit, maka hukumnya sah. Dalam Bushral Karim, Imam Ba'ashin sebut, kalau dia teringat sebelum terbenam matahari, maka sah puasa dia. Manakala menurut Al-Imam Ramli, hukumnya sah walaupun dia teringat setelah beberapa hari. Jadi ada tiga pandangan lah ni.
Al-Imam Qalyubi kata walaupun panjang masa, tak disebut berapa hak dia. Jadi Imam Qalyubi itlakkan walaupun panjang masa dia tak ingat. Lepas tu baru dia ingat. Imam Ba'ashin sebut dalam Bushrul Karim kata syarat dia sebelum terbenam matahari. Dia ingat, sah puasa dia. Imam Ramli kata tak, walaupun beberapa hari lepas tu. Lepas 3 hari lah baru teringat, oh, niat dah malam tu, maka puasa dia itu ni sah tak? Sah. Yang ke-14, bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah keterlupaan niat pada waktu malam di bulan Ramadan. Kita ni puasa bila ni? Kita ni. Nanti mau tengok no. Tapi kuatnya bila tu? Jumaat no. Macam Malaysia. Malaysia Jumaat. Kata depa lah. Malam ni tengok. Malam tak ada Allah nak bulan. Bulan tak ada Allah lah. Baik, bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah keterlupaan niat pada waktu malam di bulan Ramadan? Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah lupa ni? Diharuskan, jawapannya, bagi seseorang yang bimbang terlupa menghadirkan niat pada malam-malam Ramadan, berniat pada awal malam Ramadan berpuasa sebulan penuh mengikut pandangan Al-Imam Malik rahimahullah. Jadi ni ingatkan kepada keluarga kita, waktu kita nak puasa ni, kalaulah puasa kita sama ada hari Khamis ataupun hari Jumaat, maka awal malam tersebut niatlah sebulan puasa. Terus niat sebulan. Namun jika dia terlupa berniat juga seperti pandangan Imam Malik, terlupa juga. Sebab syarat dia mesti awal malam. Awal malam Ramadan, tak boleh lah 15 Ramadan berniat pula. Tak boleh. Dia kena awal Ramadan untuk niat sebulan tadi. Kalau dia terlupa juga yang tu, maka diharuskan baginya mengikut pandangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang membenarkan dihadirkan niat sebelum gelincir matahari pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi, kalau kata dia terlupa juga, contohnya macam tadi masalah tadi, dia bangkit-bangkit lepas fajar, tak niat, lupa semalam, maka boleh bagi dia untuk taklid mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membenarkan hatta puasa wajib sekalipun seorang tadi berniat setelah terbit matahari, dengan syarat sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Macam puasa sunat, di Imam Abu Hanifah lebih luas dalam masalah ni, maka boleh dia taklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Tamam? Tapi lebih afdalnya setelah Ramadan diqadakkan juga puasa tersebut. Khuruj minal khilaf, mustahab. Tamam? Tapi kalau kata dia kata tak larat, dia kata masa pada aku itu sebab dia niat ikut mazhab Imam Abu Hanifah, sah, boleh, tidak ada masalah. Baik. Saya kata tadi afdalnya dia qadakkan juga puasa tersebut mengikut kepada pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i. Soalan yang seterusnya, adakah perlu bagi orang yang termuntah bersegera membasuh mulutnya? Jawapannya ya, wajib bagi seseorang yang termuntah bersegera membasuh mulutnya. Ini kerana jika dia tidak segera membasuhnya, maka air liur yang ditelannya akan bercampur dengan najis, lalu menyebabkan terbatal puasanya. Jadi kena segera basuh mulut. Tidak, nanti akan bercampur dengan air kita, kemudian nanti akan menyebabkan kita tertelan najis, batal puasa kita. Yang ke-16 soalannya, seseorang telah menyentuh tangan adik perempuan kandungnya tanpa berlapik, lalu datang syahwat sehingga terkeluar maninya. Bagaimanakah hukum puasa orang tersebut? Jadi dia tersentuh tangan adik perempuan dia, lepas tu keluar mani, tak berlapik pula, maka puasanya terbatal kerana terdapat padanya dua syarat yang menyebabkan puasanya terbatal. Yang pertama bersyahwat, yang kedua tidak berlapik. Ini kita dah bahas sebelum ni. Ini saja diulang balik untuk tatbik. Kalau orang tanya soalan, dua syarat ni. Dia bersyahwat yang pertama, yang kedua tidak berlapik. Baik. Soalan yang seterusnya, seorang telah menyentuh tangan isterinya tanpa berlapik dalam keadaan tidak bersyahwat, namun tiba-tiba terkeluar maninya. Bagaimanakah hukum puasa orang tersebut? Sentuh tangan bini ni. Ni yang ajnabiyah. Tadi ajnabi.
Tadi ajnabi pula. Tadi apa ni, bukan ajnabi dia. Kerana dia mahram dia. Jadi seorang telah menyentuh tangan isterinya tanpa berlapik, tak berlapik. Kemudian yang kedua, tak bersyahwat. Dia tak berlapik, cuma tak bersyahwat. Namun tiba-tiba terkeluar mani. Bagaimana hukumnya? Puasanya terbatal kerana syarat terbatalnya puasa bagi yang menyentuh atau mubasyarah dengan yang bukan mahram hanyalah satu sahaja, iaitu tidak berlapik. Ini berbeza dengan permasalahan menyentuh atau mubasyarah dengan mahramnya. Jadi, nampak tak? Menyentuh yang mahram disyaratkan dua. Mesti bersyahwat dan tidak berlapik. Kurang salah satu, tidak membatalkan puasa. Faham? Ni kalau inzal lah ni maksudnya. Bukan sentuh-sentuh batal puasa. Tak. Betul sentuh, lepas tu inzal, keluar air mani. Keluar air mani itu masalah tu. Baik, keluar air mani ni, adakah batal puasa terus pada waktu tadi? Tak, dilihat keadaan. Kalau yang disentuh tadi mahram, disyaratkan dua syarat. Yang pertama, mesti bersyahwat. Yang kedua, dalam keadaan tidak berlapik. Bagi perempuan yang mahram, bukan mahramnya pula, seperti isterinya, ataupun mana-mana perempuan yang lain, yang dia sentuh perempuan tersebut, kemudian keluar mani, dalam keadaan dia tidak berlapik, cuma tidak bersyahwat, adakah batal puasanya? Ya, batal. Kerana syarat menyentuh ataupun mubasyarah sehingga mengeluarkan mani bagi seseorang tersebut dengan bukan mahramnya hanya disyaratkan satu saja, iaitu tidak berlapik. Kerana dia tak berlapik. Boleh faham? Itu maksudnya. Ini berbeza permasalahannya dengan menyentuh atau mubasyarah dengan mahramnya. Baik. Kita ada beberapa muka surat lagi ni. Tak banyak dah. Petang ni mungkin boleh habis lah. Kan? Petang ni pukul 2 petang, insyaAllah akan khatam kitab ni. Kalau tak khatam, kita khatamkan juga. Ya. Petang ni ya. Kita punya janji kita petang ni kan akan khatam kan. Petang ni ke? 3 hari apa? Sampai hari ni lah kan? Sampai hari ni. Maksudnya petang ni waktu Mesir lah, maksudnya malam waktu Malaysia. Tak kira tunggu petang ni pula. Boleh? Baik, kena pukul 10. Saya baca satu lagi. Kemudian kita jawab soalan ni sikit, apa yang ada ni. Baik, kita tengok jawapan soalan ni. Soalan yang ke-18. Apakah yang dimaksudkan dengan syahwat tersebut? Dimaksudkan dengan syahwat tersebut adalah hanya berniat untuk berlazat dengannya tanpa meniatkan keluarnya mani. Itu maksud berlazat. Syahwat ni. Apa makna syahwat? Syahwat maknanya berniat untuk berlazat dengannya tanpa meniatkan keluarnya mani. Dia tak niat keluar mani. Itu maksud syahwat. Jika berniat untuk berlazat dan mengeluarkan mani, maka ianya disebut istimna. Tengoklah. Beza tu. Kita sentuh, tujuannya nak berlazat. Sentuh isteri kita, tujuannya berlazat. Nak sentuh tangannya, nak berlazatnya. Bukan nak keluar mani. Dia terkeluar mani. Ni yang dibincang. Kalau kata dia sentuh dengan tujuan berlazat dan kemudian untuk keluarkan mani, yang ni dipanggil istimna. Ini talabu khurujil mani. Dan ianya membatalkan puasa secara mutlak. Mutlak. Seperti yang kamu ketahui. Sebelum ni kita dah bincang. Jadi ini dhabit penting ni untuk kita faham tentang syahwat. Kalau takut nanti orang faham hanya menyentuh saja disebabkan keluar air mani, dia duk bincang tentang sentuh. Dia tu pun bincang makna syahwat. Syahwat maknanya berlazat tanpa berniat untuk mengeluarkan mani. Berlazat dengan niat mengeluarkan mani tidak dipanggil syahwat. Dipanggil Allahumma salli ala sayyidina istimna. Dan istimna ma'ruf. Istimna batal mutlaqan. Sama ada dengan syahwat ke, tidak bersyahwat ke, contohnya tidak berlapik ke, berlapik ke, mahram ke, bukan mahram ke. Mutlaqan. Boleh? Syaratnya keluar mani. Yang ke-19, seorang telah mencium isterinya. Jadi yang ni ada permasalahan dia. Ni baca satu soalan lagi. Seorang ni telah mencium isterinya
Setelah 1 jam berlalu, air maninya terkeluar. Lepas sejam dah baru keluar air mani. Adakah batal puasa orang tersebut? Permasalahan ini memerlukan perincian seperti berikut. Yang pertama, jika syahwatnya masih berterusan dan kemaluannya masih berdiri sehingga keluar air maninya, maka batal puasanya. Yang kedua, namun jika tidak berlaku sedemikian, puasanya tidak terbatal. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ramli rahimahullahu ta'ala. Permasalahan pertama tadi, syahwat dia masih lagi berterusan, jadi maksudnya dia masih lagi berlazat, dan kemudian kemaluannya masih berdiri sehingga keluar air maninya, maka terbatal puasanya. Ini keadaannya mesti begitu. Kalau kata tidak sedemikian, maka puasanya tidak terbatal. Baik. InsyaAllah pada petang ni kita akan sambung pada jam 2 petang waktu Malaysia, lebih kurang pukul 9 malam lah. 2 petang pukul 9 malam, 8 malam 8 malam waktu Malaysia, insya-Allah taala, pada muka surat yang seterusnya. Baik, ni kita jawab sikit soalan yang telah ditanya ni. Macam mana kita tengok balik. Daripada atas ni, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, waktu kita berpuasa tidak tulis, typo. Bila lepas makan sahur dan saya berlahak, dan kadang-kadang makanan itu rasa di tengkuk atau terkeluar sedikit, perlu telan balik atau ludahkan? Kalau dah lebih daripada makhraj kha', daripada makhraj kha' kita berlahak, keluar daripada makhraj kha' tadi, makanan yang telah masuk ke dalam perut kita, maka kalau kita telan balik, batal puasa kita. Faham? Maka kena keluarkan. Boleh? Cuma saya tambah sikit masalah. Kalau kata makanan dia lekat celah gigi, contohnya daging yang kita makan lekat celah gigi, kemudian kita pun jenis suka duk dengan lidah, habis tolak tu gigit pula, betul telan, macam mana? Batal puasa. Itu ya, betul. Berbeza dengan mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad kata tak, kalau sedikit tidak batal. Kalau sedikit tidak batal. Maksudnya kalau dia tokak dekat daging tu sikit, kecil ya daging tu. Sikit dengan banyak ni nak tengok macam mana, tengok uruf. Uruf kata sikit. Tapi kalau jagung sebatang tu bukan sikit. Tu bukan lekat je lah gigi tu. Tu pegang kat tangan. Sambil duk tokak perak mesti terlekat pula dia tu. Itu kena buh batang jagung tu. Baik. Sikit banyak tadi ikut dengan dhabit yang telah diletakkan dengan uruf. Baik. Assalamualaikum ya Syekhana. Adakah ada dhabit bagi kerja berat tersebut? Uruf. Dhabitnya uruf. Uruf yang tentukan kerja tadi berat ke tidak. Faham? Boleh? Jadi uruf kata ni kerja berat. Bukan orang tu kerja dia berat. Kerja dalam bilik aircon. Kemudian dia buat kerja ni banyak nak kena tape. Berat juga tu pun. Lepas tu dia kena tu kerja berat dari segi uruf. Tak. Sebab dia duduk tempat yang selesa apa semua kali. Walaupun memang pening otak dia. Lepas tu nak kena bayar hutang lagi apa semua. Semua kerja berat. Lepas tu nanti semua kerja akan jadi berat. Mana ada kerja yang ringan? Pelajar pun kerja dia berat. Saya pelajar. Boleh saya nak tak puasa? Kerana belajar ni berat. Sebab dia main otak dengan badan. Dia main kerau betul dah. Otak dengan badan, otak lagi teruk. Otak kalau letih tu badan saya. Oh, dia kira gitu. Kalau kira gitu, semua orang pakat boleh mengaku kata dia kerja berat. Tamam? Tak, kerja berat ni segi uruf. Uruf tengok ini berat. Duduk tengah panah. Kemudian kerja dia susah. Kena angkat barang berat dan sebagainya sampai menyebabkan dia jadi kurang tenaga. Kalau dia tidak makan dan minum, maka menyebabkan kerja dia nanti akan terbengkalai dan dia akan mungkin dibuang kerja. Maka pada waktu tersebut wajib bagi dia dibenarkan bagi dia untuk mengambil rukhsah. Tamam? Itu maksud kerja berat tadi. Kemudian soalan bagus. Salam Ustaz. Ni dah tanya tadi. Jawapan dah kita dah bagi dah. Adakah orang yang berbuka puasa kerana kerja berat kena qada balik puasa dia? Ya. Kecuali yang berlaku tadi.
Kalau kata dia tidak mampu disebabkan kerana sepanjang tahun dia terpaksa kerja berat, maka dia termasuk dengan orang yang hanya perlu bayar fidyah. Ustaz mohon share tip supaya Ramadan, ni dah sebut tadi. Baik. Ustaz jika bersahur dan masuk waktu subuh kita belahak dan rasa makanan itu keluar daripada tengkok. Sama soalan ni tadi. Macam tadi. Bersahur kemudian waktu subuh kita belahak dan rasa makanan tu keluar daripada tengkok, perlu telan ataupun dikeluarkan? Kena keluarkan. Kalau kata dia lebih daripada makrash kha. Tamam? Kalau tak lebih pada makrash kha, masih lagi rasa di dalam, maksudnya di bawah pada makrash ha. Kha dengan ha ni dekat je. Dia lepas sikit pada anak tekak. Belakang sikit. Belakang sikit. Ha. Kha. Belakang sikit daripada anak tekak. Anak tekak makrash kha. Maka ha belakang dia. Ha. Jadi jangan lebih daripada makrash yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, makrash kha. Al-Imam Nawawi kita makrash ha. Imam Nawawi kita lebih dalam lagi. Jadi kalau ha lebih dalam, maksudnya dimasukkan daripada dalam. Kalau kita lebih pada kha sampai ha, masih lagi sah puasa dia. Tapi kalau keluar daripada luar, dah lebih daripada makrash ha, masuk balik, tu yang menyebabkan batal. Faham? Jadi yang muktamad dia makrash kha. Itu yang dipegang oleh para ulama. Itu yang tanya masalah yang buat masuk tu, swab kan? Swab B swab. Malam bincang dalam grup semalam ni, Maulana Lutfi dia abang kata dia pernah test, daripada test dia dah masa yang COVID baru ni kan, masuk dalam mulut dia kata, kalau dalam bahagian mulut dia kata memang tak akan lebih daripada makrash kha. Tak akan lebih. Masuk kata. Jadi kata kalau masuk dalam mulut tak akan batal. Kecuali yang masuk ke hidung. Ke hidung memang dia akan masuk ke dalam rongga tu. Yang ni batal. Faham? Kecuali dia nak guna dengan pandangan mazhab lain. Yang kata ada mazhab kata kalau dimasukkan sesuatu yang bukan mazhab Maliki ke tak silap, maka menggunakan dengan pandangan tadi tidak batal. Ala kulli hal, khuruj min al-khilaf mustahab. Kalau masuk walaupun dia tidak batal. Kalau kata selepas Ramadan nanti, sebaiknya dia qada. Khuruj min al-khilaf. Boleh? Salam Ustaz, nak tanya apa maksud jahil dalam tajuk orang yang perlu qada sehingga sahaja puasa dan tiada fidyah atasnya. Muka surat 30 PDF. Tahu mana tu? PDF tu. Ini muka 30 PDF, lepas tu tajuk apa ni? Banyak yang soalan. Perkara yang perkara yang diwajibkan kepada yang berbuka puasa. Terlupa atau jahil. Terlupa atau jahil ni, lambat menunaikan qada. Ni yang lambat menunaikan qada Ramadan yang ditinggalkan tanpa uzur sehingga tiba Ramadan yang baru. Namun jika dia melewatkan qada dengan sebab uzur, seperti bermusafir, sakit, menyusukan, terlupa ataupun jahil. Jahil sini maksudnya dia dia tidak tahu. Disebabkan kerana dia tak tahu. Jahil maksud tak tahu. Dia tidak tahu kata wajib bagi dia untuk dia qada puasa tadi dengan segera. Itu maksud jahil. Tamam? Maksud umum. Ya. Dikira ingat. Dikira ingat. Tamam. Baik. Jadi kita berhenti dulu setakat tu. Soalan yang seterusnya ni ini kita akan tengok pada petang ni insya-Allah. Minta untuk screenshot boleh ni. Kena screenshot tak apa dah. Tak perlu tulis balik. Dah copy dah elok. Yang mula daripada ni
Yang tanya ni Syahrul Nizam Alwi. Jadi soalan ni tak apa saya jawab ni. Salam Ustaz, kalau kita dah niat sebulan puasa tapi setiap hari juga baca niat sebab kadang-kadang lupa, atau ikut keluarga baca bila makan bersama. Ini bukan soalan. Yang cuma nak bagi tahu. Boleh, tak ada masalah. Macam tu. Baik. Jadi ini kita akan jawab petang nanti insya-Allah. Mula pada Ahmad Muiz Zainuddin. Baik, setakat tu. Wallahu ta'ala alam shawab. InsyaAllah kita akan jumpa jam lebih kurang 1 jam lagi, pukul 11.30 hari. 11.30 hari pada sebelah, ya, di sini tengah hari lah kan. 11.30 hari. Di Malaysia waktunya jam 5 petang. Lagi lebih kurang dalam 45 minit lagi. Lebih kurang kita akan bertemu untuk kita adakan ceramah berkenaan dengan Ramadan dan juga perintah kawalan pergerakan, insya-Allah. Tajuk ceramah tu Ramadan dan PKP. Apa yang kita nak perlu buat dalam Ramadan tersebut, insya-Allah taala kita akan bincang pada petang ni insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.